umur 44 tahun, berasal dari Kampung Tumbin, Sri Aman. Pendidikan setakat SPM, sudah berkeluarga dan mempunyai 5 orang cahaya mata. Okey. Kami dengan bini kami mula berniaga buka butik lah. Buka butik jual tudung dengan baju kurung pada tahun 2009. Dan selepasnya kami tukar bidang perniagaan, mula menjual bandar secara kecil-kecilan dengan modal cuma RM240. RM240 berjual di tamu di kampung-kampung sehingga kira itulah. Selepas berkembang, kami mula menyewa kedai kecil di Sri Aman dan seterusnya membuka cawangan di Serike, Sibu dan Miri. Sebenarnya kami lihatlah bisnes bandar sebenarnya sudah lama di Sarawak lah. Tapi perniagaan bandar mula berkembang dan diterima orang Sarawak dalam tempoh 3 ataupun 4 tahun yang lepas lah. Sehingga kini sambutan semakin tinggi di Sarawak lah. Orang Sarawak tu pun semakin ramai sedar dengan membeli bandar, sedangnya boleh berkhidmat banyak. Pembeli pula terdiri daripada semua lapisan golongan yang minat dengan barang bandar. Ada yang minat dengan barang mahal dan ada juga yang suka dengan barang murah lah. Ramai yang terdiri daripada golongan berpendapatan sederhana dan ke bawah. Rate bandar kita menjual daripada harga serendah 3 helai untuk 3 helai ataupun 3 pasang baju untuk cuma RM10 saja. Dan pada masa promosinya boleh jatuh serendah RM1 sehelai. Okey, bandar lah. Walaupun ianya pakaian terpakai, tapi dari segi kebersihan adalah terjamin. Kerana di Red Bandar, pembekal yang kita pilih mempunyai nama terkenal seperti Tuan Sarifuddin daripada Bintulu Bandar, Tuan Abdul Jabbar daripada JBR Bandar, Tuan Haris dari di Bandar Mania Sabah. Sidak tu antara pengusaha terbesar di Malaysia. Masa tu Red Bandar telah mempunyai 2 buah gudang, sikit di Jalan Demak Kuching, sikit lagi di Sibu. Kedai retail Red Bandar pun ada 5 cawangan, Sri Aman, Sarike, 2 buah di Sibu, dan yang terbesar kita ada di Miri. Alhamdulillah, hasil daripada bandar keuntungan tu kami mampulah untuk memiliki 2 buah rumah, sebuah di Sri Aman dan sebuah di Serike, 4 buah kereta, sebuah van dan lori adalah hasil titik peluh daripada perniagaan Red Bandar. Pada masa PKP, semasa kedai tidak dimulakan buka, Red Bandar telah mengambil langkah awal untuk sanitize semua outlet kedai kita, kedai Red Bandar. Alhamdulillah, pelanggan mesti ada yang was-was dengan barangan yang dijual di Red Bandar lah. Sebagai founder Red Bandar, kami pun ambil mudah dengan perkara keselamatan dan sentiasa menggalakkan customer untuk mengikuti SOP yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Seiring dengan teknologi masa itu yang lebih kepada membuat online, Red Bandar pun ada ketinggalan lah. Masa itu kita pun tengah develop, kita pun app untuk membuat jualan secara online.
app kelak akan dikenali sebagai app Red Bundle. Semua boleh download daripada Google Play. Juga kita ada Telegram. Telegram untuk pelanggan daripada yang jauh daripada kedai kita lah. Jadi kita pun beri tawaran dengan sedapnya. Sebagai pengusaha, kami bukan hanya memotifkan keuntungan semata-mata. Misi utama Red Bundle ialah untuk memudahkan masyarakat berjibat, berbelanja untuk pakaian sekeluarga. Red Bundle selalu berkolaborasi dengan sedap NGO untuk membantu individu atau keluarga yang susah, yang kena musibah seperti rumah terbakar dan sebagainya. Nama saya Ahmad Syafiq bin Ahmad Sabirin, berumur 32 tahun. Sekarang saya merupakan Managing Director untuk syarikat HFE Agro Resources yang Berhad. Pada masa sekarang, syarikat kami mengusahakan pertanian moden, iaitu memfokuskan kepada penanaman sayur secara kaedah teknologi fertigasi, dan juga kami terlibat dalam memberi latihan dan memproses hasil tanaman menjadi satu produk lain seperti sos cili, serbuk dan pes. Kita mula menceburi dalam bidang pertanian pada November 2012. Bermula di Sabah dan kemudian kita berpindah semula ke Sarawak pada 2014 sehingga sekarang. Pada masa tersebut kita bermula dengan cili padi dan juga cili merah. Dan pada 2014 kita menemui satu tanaman yang dari Sarawak, iaitu cili Gronong Sarawak yang ada potensi yang besar untuk pergi lebih jauh. So pada bermula 2015 hingga sekarang kami memfokuskan kepada penanaman, pengeluaran dan juga pemprosesan cili Gronong Sarawak. Latar belakang saya adalah ijazah sarjana muda Sains Pertanian, Horticulture dan Landscape, Universiti Malaysia Sabah. Kita mampu untuk encourage ataupun menarik minat golongan muda terutama di Sarawak untuk terlibat dalam bidang pertanian moden. Di samping kita di luar pun aktif menjalankan aktiviti-aktiviti promosi, latihan dan juga menarik minat terutama orang di Sarawak lah untuk fokus kepada bidang pertanian. Pertamanya adalah minat. Yang keduanya kita melihat kepada potensi bidang pertanian itu sendiri untuk pergi lebih jauh. Okey, di samping kita tengok keadaan sekarang di seluruh Malaysia ataupun saya fokus di Sarawak, untuk ruang kita mendapat pekerjaan sama ada pelbagai sektor agak mencabar kini. Okey, jadi bagi saya kita tak boleh tunggu, duduk dan tunggu. So kita kena moving forward ataupun terus ke hadapan. Jadi apa yang saya buat, apa yang saya belajar 4 tahun semasa di universiti, saya teruskan dengan dalam erti kata saya terjemahkan dalam perniagaan yang saya ceburi kini lah. Di samping persaingan pun masih orang kata tak banyak di Sarawak, dan kemudiannya adalah kalau kita nak cerita dari sudut bisnes pertanian ni, memang orang kata ada masa depan dan ada untung. Antara cabarannya adalah sebab kita background saya adalah dalam penanaman sayur-sayuran dan juga ataupun pertanian. Jadi bila mana kita menceburi dalam bidang keusahawanan, antara masalah yang kita hadapi seperti ilmu berkenaan dengan pemasaran. Dalam zaman sekarang, pemasaran di sekarang dari dulu offline pergi kepada online. Jadi nak tak nak, kami sebagai syarikat yang beroperasi di Sarawak, nak tak nak kami kena beradaptasi dengan keadaan ini dan kita kena ikut perkembangan semasa. Itu antara cabaran kami kinilah. Yang keduanya adalah knowledge limited. Seperti kita orang kata, kita ambil masa yang beberapa tahun ini untuk memahami apa orang kata cabaran dalam bidang pemprosesan makanan. Sekarang dalam setahun 2 tahun ni baru kita dapat jumpa momentum kita, dan sebab tu kita sekarang tahu apa yang kita buat. Kita buat tanaman cili Gronong secara besar-besaran dan kemudian kita proses dan kita juga pasarkan untuk orang kata kalau boleh ke seluruh Malaysia. Sos cili kita ada 3 jenis, satu premium seperti ini. Premium. Untuk kategori premium kita ada 2 jenis kategori, iaitu sos cili Gronong original hot, asli. Yang satu lagi extreme hot, dia sangat pedas punya. Ini yang sos cili.
Yang keduanya kita ada sos cili gronong. Yang ini dia kita panggil biasa-biasa, cuma walaupun dia biasa dan kurang pedas, tetapi dia masih kita masih gunakan cili gronong 100% sepenuhnya dalam pembuatan sos cili ini. Dan yang ketiganya adalah serbuk cili. Okey, yang mana kita cili gronong tadi, okey, kita keringkan menggunakan mesin kita, dan kemudian kita akan blendkan supaya dia menjadi serbuk. Okey, seperti kalau chili flake. Buat masa sekarang, sebab bila mana kita promosinya, setiap produk yang tadi kita dah kenal pasti sasaran kita. Antara sasaran kita adalah golongan yang berumur 18 hingga 50 tahun. Okay, yang mana mereka ni ada yang suri rumah, ada yang bekerja, ada yang pelbagai golongan. Sebab produk ni kita buat memang digunakan supaya boleh dimakan, dia boleh konsum untuk semua golongan masyarakat. Sasaran kita untuk ekspor, kita mensasarkan 2021 kita mula orang kata untuk menceburi pasaran ekspor lah, yang mana mengikut kapasiti kita. Best seller sekarang kita adalah dua benda ni. Sos premium kita iaitu sos cili gronong original hot dan juga extreme hot. Ini yang hot seller lah. Kita pergi mana-mana event, expo bermasa sekarang, ini yang orang kata mendapat permintaan yang sangat-sangat tinggi. Kalau dahulunya kami hanya gunakan sos cili ini hanya sebagai sos pencicah, tetapi sekarang customer kita lebih kreatif. Mereka campur dan menjadi orang kata bahan perapan, marinade, bahan penambah pedas dalam makanan dan pelbagai lagi. Dia jadi macam multi function sauce. Cabaran kita adalah 2014 kita jumpa potensi cili gronong ini. Okey, banyak di Sarawak. Cumanya isunya orang Sarawak tak kuat makan pedas. So apa yang kita buat pada masa tersebut, setelah melalui beberapa siri expo dan juga kita minta review ataupun pandangan daripada orang lain, so kita dapati bahawa bila mana kita proses cili gronong segar tadi menjadi suatu bahan makanan seperti sos, ianya mudah diterima dan potensi untuk orang Sarawak membeli lebih tinggi. Beberapa siri seperti Maha kita ikut, Hari Peladang Penternak dan juga Halal Expo yang kita ikut di Semenanjung. Permintaan orang Semenanjung terhadap produk kita sangat tinggi. Cumanya sekarang kita mengalami masalah dari sudut kekurangan bahan mentah dan juga promosi tadi. Itu yang kami ambil beberapa masa yang agak lama juga untuk stablekan ladang, bekalan dan juga promosi kita. Dan insyaAllah 2020 kita dah bersedialah untuk pergi ke seluruh Malaysia.